Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua penyokong yang selalu menyokong segala aktiviti yang dijalankan, baik sekarang yang kita jalankan menerusi online. Alhamdulillah mendapat sokongan yang baik daripada para jemaah sekalian. Terima kasih. Kami daripada Masjid Kampung Siglap mengucapkan kepada semua yang banyak menyokong, menderma walaupun dalam keadaan online sekarang pengajaran kita, insya-Allah. Dan juga bila masjid dibuka buat beberapa waktu kemarin, ramai juga yang menghadiri, yang mahu menghadirkan diri untuk solat dan menyokong aktiviti-aktiviti masjid. Sentiasalah kami meminta bantuan untuk sentiasa menyokong aktiviti masjid, dan terima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan. Segala bantuan juga boleh didapati dekat di bawah skrin ni. Untuk kita masih lagi menyokong dan menderma kepada segala aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada pihak masjid, terutama Masjid Kampung Siglap. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan bantuan yang selama ini diberikan. Bagi segala sokongan dan bantuan adalah bagi membolehkan pihak masjid menjalankan aktivitinya dalam apa keadaan sekalipun. InsyaAllah kita sudah dapat menjalaninya dengan baik selama ini dengan berkat sokongan dan doa daripada semua. Alhamdulillah. Pada hari ini saya juga berbesar hatilah menyambung pengajian kita pada bab 319. Sebelum-sebelumnya kita berbicara tentang misalnya makruhnya bersumpah walaupun dalam keadaan berjual beli, kemudian walaupun dalam keadaan kata-kata kita tu benar, mengelakkan daripada perkara-perkara sumpah, bersumpah dengan nama Allah lagi. Kita sedaya upayalah untuk mengelakkan daripada perkara tersebut. Takutlah termasuk benda-benda yang kadang-kadang bila kita banyak berbicara akan memasuklah sifat berlebih-lebihan dari segi kita bercakap dan sebagainya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindarlah daripada segala kemasukan benda-benda yang tidak betul, tidak pembohongan, penipuan dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Pada kali ini, tajuk pada kali ini adalah nanti kita akan penonton sekalian, pendengar sekalian akan dapat memahami kenapa saya katakan tajuk kali ini dia lebih dekat ke hati pada penderma, dekat ke hati pada kita sekarang ni lah. Nanti saya akan bincangkan apa. Jadi tajuk dia adalah bab karahati yas'alal insanu biwajhillahi azza wa jalla ghairal jannah wa karahati man'i man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bih. Iaitu maksud dia makruh seorang meminta dengan zatnya Allah Azza wa Jalla selain dari syurga, dan makruhnya menolak seorang yang meminta dengan menggunakan ucapan dengan Allah Ta'ala, ucapan dia dengan Allah, demi Allah Ta'ala ke, dengan Allah Ta'ala ke, serta bersyafaat dengan kata-kata itu. Jadi kita lihat bagaimana apa hadis yang ditertera. Jadi dalam kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua bab 319 kita boleh dapatilah dua hadis berkenaan dengan tajuk yang kita akan bincangkan. Iaitu yang pertama, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dimintakan dengan menggunakan kalimat, iaitu apa yang kita orang sebut ni yang tidak diberi maknanya tidak dibolehkan dalam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menggunakan kata dengan zat Allah. Nak meminta sesuatu urusan dunia, kita gunakan dengan zat Allah, dengan nama Allah, melainkan kita nak minta syurga. Jadi banyak ulama membahaskan tentang hadis ini. Ada lagi satu hadis yang lebih kurang sama, tapi dimulai dengan mal'un, kata Nabi, dilaknat orang yang meminta iaitu dengan menggunakan nama Allah
dengan zat Allah, dengan nama Allah, melainkan kata Nabi nak minta syurga ataupun apa yang berkenaan dengan kebaikan di akhirat, jauh daripada azab neraka, boleh digunakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk kita nak meminta sesuatu dengan menggunakan nama Allah tentang urusan dunia, Nabi ada sebut dalam satu hadis yang lain, mal'un, dilaknat orang tersebut. Jadi banyak ulama yang menerangkan tentang hadis ini, iaitu kalau untuk urusan akhirat seperti nak meminta Allah dengan zat nama Allah, dengan Allah dengan biwajahillah, selalu orang Arab akan sebutlah biwajahillah, dengan zat Allah. Orang-orang Melayu ni ASEAN selalu dengan nama Allah. Misalnya misalnya kalau dia cakap dengan nama Allah, aku nak meminta engkau misalnya kereta ke, aku nak minta engkau rumah ke, aku nak minta engkau tanah ke, ladang ke, urusan-urusan dunia, jadi itu dilarang. Tapi kalau urusan akhirat, minta kepada Allah dengan zatmu, ya Allah, minta syurgamu, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan zatmu, ya Allah, syurgamu, dan jauhkan aku daripada azab neraka, maka itu dibolehkan. Jadi yang tak boleh itu disebutkan kat sini yang tidak boleh, melainkan tak boleh minta dengan wajah Allah ataupun dengan zat Allah, melainkan kat sini sebut ilal jannatu, melainkan minta syurga ataupun apa-apa yang berkenaan dengan hari kiamat, ataupun apa yang boleh membawa kita kepada masuknya kita ke dalam syurga Allah, maka boleh. Itu jadi orang-orang ASEAN ni, Melayu, jaranglah gunakan biwajahillah macam itu kan. Jadi jarang guna, melainkan suka bersumpah lah dengan nama Allah, aku nak minta engkau ni, nak minta engkau tu. Jadi tentang urusan dunia maka dilaknat, tidak disukai. Malah kalau dilaknat tu satu benda yang tidak baik, langsung Allah tidak pandang perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi kalau nak gunakan nama Allah saja ni tentang urusan akhirat, urusan masuk syurga ataupun apa yang boleh membawa kita kepada syurga, maka dibenarkan. Kemudian kita pergi kepada hadis yang lagi satu. Dia ada hadis tentang bagaimana kita memberi bantuan dan sebagainya. Kenapa saya cakapkan dia dekat di hati? Baru-baru ni adalah kawan-kawan yang selalu di kerjanya memberi bantuan. Jadi maknanya officer kat beberapa tempat ataupun mereka-mereka yang selalu memberi bantuan menghadapi masalah-masalah tertentu. Nanti saya akan bincangkan. Kita tengok hadisnya dulu, nanti kita akan bincang tentang permasalahan yang berlaku. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a 'alaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fada'u lahu hatta tara annakum qad kafa'tumuh. Hadisun sahih. Kafatumuhu, hadisun sahih. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi asanid as-sahihain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan dengan menggunakan kata-kata, iaitu dengan nama Allah, maka berilah ia perlindungan. Macam mana nak minta dengan nama Allah ni? Mintalah supaya kau bantu aku, jauhkan aku daripada kezaliman ni. Maka itu yang dimaksudkan lah, minta perlindungan dengan nama Allah. Maknanya betul-betul lah dia nak minta perlindungan ni, minta bantuan untuk melindungi dirinya. Maka kata Nabi SAW, berilah perlindungan kepadanya. Dan barang siapa yang meminta dengan menggunakan dengan nama Allah, maka berilah ia. Ini nanti akan saya berikan persoalan-persoalannya kenapa. Kemudian di sini dan ia juga barang siapa yang mengundang engkau semua, maka kabulkanlah undangannya itu. Barang siapa yang berbuat sesuatu kebaikan kepadamu semua, maka balaslah kebaikannya. Jikalau engkau semua tidak mendapatkan sesuatu yang digunakan sebagai balasan kepadanya, maka berdoa sajalah untuk kebaikan orang yang memberi tadi, sehingga engkau semua merasa bahawa engkau semua telah memberikan balasannya, kebaikannya tadi. Jadi disebut sini
beberapa persoalan lah. Perkara yang pertama tadi saya dah beritahu kan, tentang kalau orang minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita beri perlindungan. Kemudian siapa yang meminta dengan menggunakan dengan nama Allah, maka berilah ia. Jadi dia bilang dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah pertolongan, mintalah bantuan. Maka adakah kita misalnya kalau tak dapat memberi bantuan ataupun pertolongan, adakah kita mesti nak kena beri? Mungkin ni ada persoalan-persoalan lah member kita tanya, perlu tak kita misalnya nak memberi bantuan tersebut kalau orang tu tak layak, betul bagaimana kan? Jadi kalau orang tu tak layak macam mana? Jadi ulama berbincang, memberikan penerangan bahawa kalaulah dia tak layak, maka tidak boleh kita berikan. Bagi mereka yang layak saja, dan dosanya akan tertimpa kepada diri dia kerana menggunakan nama Allah SWT dalam masa yang sama. Dia tidak layak, dia akan masuk kepada bab-bab yang kemarin kita bincang, iaitu jangan menggunakan nama Allah, takut dia melakukan pembohongan dan sebagainya. Jadi mereka-mereka memberi bantuan ni semua kadang terdedah kepada persoalan-persoalan yang macam gini. Jadi kadang-kadang cakap dia dah minta dengan nama Allah ni, kan kat sini kata, hadis ni kata, maka kalau dah minta dengan begitu maknanya kena kasih. Bukan begitu. Maknanya kalaulah memang betul apa yang dimintakannya tu keadaannya memang seperti itu, maka kita memang berhak jugalah untuk memberi. Ataupun kalau kita tidak boleh, kita kena carilah sumber-sumber lain, siapa yang boleh membantu dia ketika ini. Kita wawarkan dengan pihak-pihak yang tertentu, boleh tak siapa yang ada dana untuk membantu si fulan ni. Jadi dia tidak terhenti kepada kita saja, kita boleh juga wawarkan kepada mereka lain dalam masa yang sama, menjaga jugalah misalnya rahsia orang tersebut dan sebagainya, kerana boleh membawa kepada keaiban. Jadi di sini itu penerangan dia. Jadi kalaulah digunakan dengan nama Allah tapi dia sebenarnya tidak berhak, maka tidak bolehlah kita kasih. Jadi masuk kepada lagi satu persoalan yang kalau kita baca surah Wad-Duha, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang disebutkan di sini, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, iaitu bersyukur. Di sini sebut orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdiknya. Jadi kalau kita tak ada bantuan tu, tak cukup dan sebagainya, kita tak maknanya tak adalah sampai die-die mesti nak kena beri. Kita boleh memberi tangguh, misalnya bila kita ada dana kita boleh berikan. Kemudian kita pun boleh misalnya minta kawan-kawan yang mana yang bekerja di pusat-pusat pemberi bantuan dan sebagainya, termasuklah misalnya MUIS, MTFA, Jamia kan, AMP, banyaklah dalam Singapura, Pergas terutama juga dalam memberi bantuan. Kita bolehlah macam bagi-bagikan, tengok siapa yang mempunyai dana untuk membantu si fulan ni. Dalam masa yang sama kita nak kena betul-betul berhati-hati, adakah mereka itu berhak untuk menerimanya. Itu tanggungjawab kita. Tak boleh orang datang minta je kita nak kasih, kita nak beri tanpa dia itu memang betul-betul memerlukan. Kadang-kadang bukan memerlukan selama-lamanya, tapi memerlukan untuk misalnya nak jadikan modal, misalnya kan, nak pergi kerja misalnya baru-baru ni, modal kita nak beri pada dia, bantu sampai nanti dia sudah boleh, dia berdikari sendiri. Dia macam gitulah. Kemudian di sini disebutkan lagi dengan juga barang siapa yang mengundang engkau semua, maka kabulkanlah undangannya itu. Jadi sedaya upayalah kita, kalau boleh kabulkan undangan orang, kita akan buat. Jadi ada satu lagi prinsip lah yang kita perlu pegang. Kalau kita sedaya upaya kita boleh datang, kita datang. Kalau kita tak boleh, maka orang akan faham. Tapi kalau setiap kali orang undang kita tak datang juga, jadi kita sentiasa beri alasan, maka lama-lama orang ini selalu akan beri alasan, dan orang pun kadang-kadang terpaksa nak kena undang kita.
Kadang kalau orang tak undang nanti kita marah pula, macam saudara mara kalau kita tak undang dia marah, kemudian kalau kita undang dia tak datang, yang sentiasa tak datang. Dan bila kita orang-orang tanya, nanti kita akan dengar, oh dia ni undang ajalah, nanti tak undang pula marah orang saudara dekat, tapi tak akan datang punya. Jadi begitulah, kan macam kita tak, orang pun tahu itu alasan saja, dia sebenarnya tak nak datang pun, alasan banyak sangat. Jadi nanti kalau betul-betul kita dalam keadaan susah, orang tetap akan kata ini alasan saja. Dia macam cerita apa tu, kambing biri-biri punya cerita dululah tentang pembohongan serigala dan kambing biri-biri tu jadi kalau cakap betul pun akan datang orang tak percaya. Begitulah. Jadi manusia tu itu semua adalah seperti pegang kepada janji yang baik, percakapan yang betul, tak banyak bohong. Jadi orang akan memahami kalau kita tu memang dalam masa yang tertentu kita tak dapat, sakit dan sebagainya. Tapi ada setengah orang yang sentiasa pada perasaan dia sentiasa sakit. Itu yang kadang-kadang kita lihat tak betul lah. Semua sakit sampai orang bilang sakit lah sampai bila-bila tu, nanti akan termasuk doa. Tu hati-hati. Kemudian di sini disebutkan lagi, barang siapa yang berbuat sesuatu kebaikan kepadamu semua, maka balaslah kebaikannya itu. Kita kena balas kebaikan. Jadi orang yang misalnya dalam hidup kita hablum minallah pun perlu, hablum minan nas pun perlu juga, kan? Jadi kita two way lah. Dalam kita rajin beribadah juga, muamalah kita dengan manusia juga mesti baik, ya. Jadi orang dah buat kebaikan kepada kita, terbalas juga sesuai dengan kebaikan yang dilakukan. Jalan kita, kalau engkau semua tidak mendapatkan sesuatu yang digunakan sebagai balasan kepadanya, maka berdoa sajalah untuk kebaikan orang yang memberi tadi. Dia balas doa. Kadang kita dapat makanan, kan, orang-orang hadiahkan kepada kita, kita doa mudah-mudahan rezeki orang tersebut makmur, diberkati, atau selalu orang maulah diberkati sikit pun tapi cukup. Gitu. Itu yang hebat tu, sikit tapi cukup. Kalau banyak mestilah akan cukup, kan? Tapi yang katanya luar biasa tu adalah apabila sedikit jadi cukup. Itu berkat, ya. Kemudian di sini disebut berdoa untuk kebaikan orang tersebut sehingga engkau semua merasa bahawa engkau semua telah memberikan balasannya kebaikan tadi, sampai kita rasa kita sudah dapatlah memberi kebaikan kepada orang tersebut. Jadi Rasulullah SAW ada satu hadis memberitahu kepada kita bahawa apabila Nabi mengantar sahabat-sahabatnya untuk satu urusan, kemudian Nabi akan mengingatkan, basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru. Berilah mereka kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti mereka, mudahkanlah urusan mereka dan jangan kamu persulitkan. Macam tu Nabi selalu. Jadi kalau Nabi hantar utusan-utusan pada sahabat, Nabi akan sebut seperti itu, basyiru mereka, beri mereka sokongan dan motivasi dalam hidup untuk melakukan kebaikan. Jangan persulitkan ataupun menakut-nakutkan mereka. Wala tunafiru, menakut-nakutkan mereka. Ni berat tau. Macam misalnya orang nak pergi haji, nanti tersebut ni berat tau. Nanti kalau salah niat kena begini begitu begini, sampai orang fikiran baik-baik orang tu sihat dia takut pula. Dan bila kita sebut jangan salah niat, nanti kasut hilang dan sebagainya, betul-betul bila sampai kat sana, walaupun kita tak nak berniat begitu, tapi kerana dah selalu banyak orang mengingatkan kita akan perkara tersebut, dia jadi macam automatik pula teringat, nampak kasutnya, alamak ni kalau hilang macam mana, alamak kita dah teringat begitu pula, nanti hilang macam mana. Jadi kita kadang pergi sana, kita fikir ini tempat hasab ke ataupun tempat untuk kita beribadah. Jadi Allah tu tidak akan membebankan kita suatu perkara yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau niat kita dalam agama pun, kan, yang dua-dua ni dia bila mencatat. Jadi kalau yang tukang mencatatkan kebaikan, niat aja kebaikan, belum lagi melakukan, dah dapat satu pahala. Bila melakukan lagi akan dapat lagi banyak, menurut kemampuan apa yang dia lakukan waktu dia melaksanakan apa yang niat dia.
kan. Kadang kita niat kita nak bantulah, bantu nak derma dan sebagainya, kemudian kita datang pula nak pergi bantuan, kemudian kita nampak pula lain, ada wakaf, ada apa, jadi niat kita tu dengan baik tu, dia beranak pinak kepada kebaikan dari dapat lagi banyak, kan. Orang yang meniat tak baik, kalau kita hilang selipar, tak ada kena mengena dengan perkara baik ke tak baik, kan. Tak ada kena mengena pasal benda-benda kehidupan, tak ada kena mengena. Niat hilang selipar, adakah hilang selipar menghilangkan selipar orang tu tak betul lah, berdosa. Ataupun kita bila keluar kita nampak selipar lebih kurang macam kita, kasut lebih kurang macam kita, tapi ini lagi baik daripada ini kasut kita, kita ambil yang itu. Itu berdosa lah, kerana kita ada unsur mencuri, kan. Tapi kalau kita teringat sendiri hilang selipar, adakah masuk mana-mana unsur? Tak ada, kan. Mana yang baik ataupun yang tidak, kan. Kemudian yang tak baik ni, yang tukang menuliskan yang tak baik ni, kalau niat tak baik, dia tak akan tulis berdosa dulu sampai orang tu melaksanakannya. Misalnya kita cakap, aku kalau nampak sedih ni, nak tanya-tanya lah muka dia, sekali bila jumpa dekat orang kahwin, dah bersalaman terus, dah sejuk hati, tak jadi buat. Nanti malaikat yang tukang menulis kejahatan tak ada menuliskan apa-apa. Dan saya kalaulah setiap niat kita yang tak baik ditulis, maka banyaklah bertimbun dosa-dosa kita. Alhamdulillah, Tuhan tu Maha Rahmat sekali kepada hamba-Nya. Dia memberi banyak peluang kebaikan, lowong kebaikan untuk kita sentiasa masuk syurga-Nya. Bukan dia buat neraka tu untuk kita mudah nak masuk, tapi nak masuk syurga tu lebih mudah. Kerana lorong-lorongnya ini, kan, niat aja sudah dapat pahala. Neraka tidak. Jadi kalau orang yang memang betul-betul nak masuk neraka tu, memanglah dia akan masuk, kerana dia tak akan ada usaha langsung pun untuk menolak dirinya daripada masuk ke dalam neraka. Itu yang kita nampak dah, cerita seperti ini. Bila malaikat ni baik, niat aja dah ada dapat pahala satu, tapi yang kejahatan tidak tulis. Jadi mana yang lebih mudah sebenarnya? Untuk masuk syurga tu lebih mudah berbanding dengan neraka. Tapi kenapa yang neraka lagi banyak berbanding syurga? Kerana tarikan nafsu tu ke arah neraka tu lebih banyak berbanding dengan syurga. Kalau mengikut nafsu, lebih banyak ke arah itu. Pasal nafsu tu harus dikawal, harus dikawal. Jangan minta sesuatu yang bukan hak kita. Saya pernah terbaca lah tentang Imam Abu Hanifah ni. Beliau ni dalam satu kitab disebutkan, satu orang tu datang kepada beliau, hendak memberi duit lah, jauh datang nak beri habuan lah, duit. Kemudian beliau tu berkata kepada orang tersebut, aku ni ada hutang apa-apa kerja ke? Ataupun bukan hutang, aku ni ada melaksanakan apa-apa kerja ni sebagai gaji lah. Atau bilang tak ada. Ada apa-apa ke aku buat yang deserve this money lah, berhak untuk dapat duit ni? Dia bilang tidak. Maka dia bilang dia tak boleh terima. Sudah disuruh untuk menerimanya pun tidak mau, kerana dia tak buat apa-apa. Saja-saja nak dapat, tidak mau. Kita kalau usaha kita boleh dapat, ya betul. Begitulah, kan. Maka pulanglah orang ni ke tempatnya. Pulanglah orang ni ke tempatnya. Kemudian dah selang berapa lama gitu, dia bertanyalah kepada anaknya, ingat tak lagi orang yang datang tu? Maka anak dia bilang, tak ingat lah bila orang tu datang. Ya, ada datang lah, tapi tak ingat. Ini ceritanya disampaikan oleh anaknya sendiri yang berada di situ, apa yang berlaku pada bapaknya, tindakan bapaknya. Tak adakah ambil duit sewenang-wenangnya seperti itu. Walaupun orang nak kasih kerana mungkin dia seorang yang alim, minta doa dan sebagainya, tapi tanpa usaha dia tidak mahu ambil. Dia tak mahu ambil kesempatan. Maka dia beritahu anaknya, sekian-sekian waktu lah sebenarnya orang tu sudah datang. Dia ingat lagi orang tu bila datang, dia beritahu anak dia. Tapi dia bilang, daripada awal, daripada orang tu datang sampai sekarang, adakah kita susah? Jadi mungkin dia nak anaknya tu mungkin cakap orang dah kasih tu, ambil lah.
Kenapa kita sombong sangat dan sebagainya. Jadi dia nak ingatkan anak dia, tak ada susah pun daripada orang tu pergi kemarin bawa balik duit tu sampai sekarang. Tak ada susah pun kita. Jadi itu prinsip yang perlu kita kekalkan dalam hidup. Janganlah memang kita betul-betul susah, kita tak nak minta bantuan sampai kita makan pasir ke, makan batu ke, sampai ataupun kita bila kadang-kadang manusia tu bila dia dah susah nanti dia akan marah kepada orang-orang yang bertanggungjawab dan sebagainya. Macam dalam cerita zaman Saidina Umar jugalah, seorang perempuan tu cakap, mana pemimpin, dia tak tengok kita pun. Pada zaman tu internet tak ada, telefon tak ada, nak tahu balu mereka-mereka yang mati berjuang ni kan, balu mereka, anak mereka, keluarga mereka kan kadang agak sulit. Jadi suaminya mati dan berjuang, anak-anak tak makan, dia gebus batu. Jadi Saidina Umar tu rasa bertanggungjawab lah, pergi ambil barang makan, pikul sendiri. Walaupun ada pembantu tapi dia pikul sendiri pasal dia tahu tu tanggungjawab dia. Begitu kita meminta sesuatu tu jika kita memang berkelayakan, minta kepada pertubuhan-pertubuhan, dan misalnya orang individu pun yang memang kerjanya memberi bantuan dan sebagainya, bolehlah kita tengok kalau ada dana. Kadang-kadang bukan untuk selama-lamanya nak bantu, kadang dia untuk mencukupkan sebelum gaji keluar kan, sementara ni, ataupun untuk baru nak start kerja, perlukan duit poket dan sebagainya. Kita ada beri bantuan seperti itulah semua individu untuk memberikan sokongan kepada mereka. Jadi untuk memberi antara kita nak memberi ikan ataupun kita nak memberi jala, mana satu yang lebih sustain dalam jangka masa yang panjang. Saya dengan memberi ikan waktu seketika untuk dia hilangkan lapar dia kan, kemudian untuk memberi jala supaya dia dapat kelangsungan kehidupan, mana skill dan sebagainya. Tapi kadang-kadang pada awalnya perlu juga untuk kita beri dia ikan buat seketika lah, pasal untuk survival dalam hidup buat ketika ini. Jadi kedua-duanya perlu untuk diimbangi. Ada jangka masa waktu. Kalau orang tu memang terus dah tidak boleh berusaha, maka kita kena bantu dia selama-lamanya lah. Jadi kalau orang yang boleh sampai satu masa dah dapat kerja, dah dapat gaji, kemudian kadang-kadang gaji tak cukup, tapi kita tambah daripada kita harus kasih amount yang full. Begitulah. Jadi lately ni itulah yang soalan-soalan yang saya terima berkenaan dengan memberi bantuan ni. Adakah kalau orang tu cakap jadi orang asal ni tak gunakan dengan nama Allah lah, aku nak minta bantuan wallahi, dengan nama betul-betul begitu. Tu kalau gunakan dengan begitu-gitu memang betul-betul lah dia memang betul-betul memerlukan, maka kita perlu selidik juga betul tak keadaannya, maka kita boleh bagikan dengan lebih teratur bagi pihak untuk dia kan. Jadi perlu tak juga cek, perlu kan. Kadang-kadang bila tak kasih macam tadi kan, dia akan bising, marah kan. Nanti bangsa lain lebih baik, itu percakapan-percakapan akan banyak keluar lah, dan kita mesti bersedia ke arahnya. Tidak ada dosa. Banyak juga ulama membicarakan kalau memang mereka tu tidak berhak, tidak ada dosa kalau kita tak kasih pun, kemudian kita cerita-cerita seperti ini banyak juga berlaku pada zaman Nabi juga. Dengan Nabi pun banyak mereka berkata demikian kalau tak dapat bantuan. Jadi disebabkan itu juga kita masyarakat kita, baik yang memerlukan bantuan ataupun tidak, faktor mempelajari ilmu agama tu sangat-sangat penting untuk build up. Ada seorang sahabat juga dalam kitab Riyadhus Salihin juga membicarakan tentang prinsip yang Nabi tak kasih kalau nak meminta-minta buat selama-lamanya. Jadi sementara Nabi tu dia tak ada waktu seorang tu datang jumpa dia, tak ada nak bantu. Jadi dia bilang tunggu dulu, tengoklah nanti kalau ada orang kasih bantuan dan sebagainya, Nabi akan salurkan lah. Sementara tunggu, Nabi discuss dengan dia lah, beritahu dengan dia yang kali tak boleh macam gini,
Jadi ini bukan salah satu perkara yang membolehkan dia untuk meminta. Jadi pada zaman Nabi adalah untuk nak membaikkan seseorang antara dua orang yang bergaduh ni, mereka bagi duit. Dalam masa yang sama, dia ini tidak berkemampuan, dia pula hutang dengan orang lain, jadi nak bayar lah ni. Jadi Nabi ingatkan dia betul-betul, walaupun unsur baik yang dia lakukan, tapi takut dia akan menjadi satu kebiasaan dalam hidup. Jadi Nabi bilang, Nabi sebut kalaulah orang tu kena malapetaka, rumah terbakar, bencana, jatuh miskin dan sebagainya, tu baru kita boleh beri bantuan. Jadi Nabi nak ingatkan dia, ingat lah. Nabi bilang, ingat, jangan ulangi lagi benda seperti ini. Jadi kita walaupun akan ada orang yang susah juga, ataupun dia akan buat lagi sekali benda-benda yang macam ini, tapi peringatan demi peringatan kena selalu kita berikan. Jadi orang yang memang betul-betul hatinya baik akan sentiasa menerima teguran. Tapi dalam soal ini selalunya bila kita nasihatkan, teguran susah untuk diterima. Jadi boleh jadi marah, boleh jadi dia akan tarik menarik pihak-pihak tertentu mana itu dan sebagainya. Jadi ceritanya kebanyakan kalau kita berikan, itulah yang mereka harapkan. Tapi kalau kita nak nasihat ataupun apa, kebanyakan tidak mahu menerimanya. Itulah satu perkara yang mendukacitakan. Jadi apa yang kita belajar sama ini, jadi dari awal prinsip-prinsip baik dalam agama perlu kita terangkan dan kita didik dalam jiwa. Apa yang ada pada kita cukupkan. Macam tu berkat kan, kita cukupkan. Misalnya kalau tak boleh juga, baru kita minta bantuan. Kita minta bantuan dalam masa yang sama, orang yang memberi bantuan tu menjaga keaiban dan rahsia orang yang meminta tadi. Tapi untuk kita nak cari tahu, untuk kita nak selidik kan, itu boleh kita lakukan, tapi dalam batas-batas yang terbaik harus kita lakukan. Kena banyak baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca sikit, Allahumma aftah alaina hikmataka. Mudah-mudahan Allah bukakan hikmahnya dalam diri kita, supaya apa yang kita lakukan penuh hikmah dan bijaksana. Kemudian lepas solat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik, supaya kita itu Allah bantu. Allah beri bantuan. Mereka-mereka yang di luar sana juga baca banyak doa ni selepas solat. Allahumma a'inni, ya Allah berikan bantuan padaku, ala dzikrika, untuk selalu mengingatimu, ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik, dan wa syukrika wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amalanku, ibadahku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu, supaya setiap individu, jika Allah bantu dia untuk ingat pada Allah, bersyukur kepada Allah kan, kemudian Allah bantu dia untuk sentiasa memperbaiki amalan dia, ibadah dia, insyaAllah setiap individu ni, komponen-komponen ni terselamat, maka dia tak akan jadi beban kepada orang lain, insyaAllah. Saya berhenti sampai sini dulu. Kita akan sambung pada tajuk yang akan datang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat sentiasa menyokong. Terima kasih atas segala sokongan dan bantuan yang selama ini sudah diberikan untuk Masjid Kampung Siglap. Saya berundur diri dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berjumpa di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.